كله تمام. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Belakang dengar tak? Waalaikumsalam warahmatullahi Bagi Waalaikumsalam warahmatullahi rapat sikit, wabarakatuh kalau ya yang tak Ustazah. dengar belakang kena rapat sikit lah. Hari ni mikrofon tak ada. Depan ada kosong. Boleh maduk ke belah depan ni. Tak ada muka buku dengar saja. Dengar tak kan Saya baru Ustazah nak clear start lagi? enjin. Dengar jelas pun dengar kau lah. Alhamdulillah. Ila hadratin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kafatil anbiya wal awliya wal ulama wal syuhada wal salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما. الله تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وكريم ونفسي بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Masih? Allah dengarlah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah atas segala kemudahan yang telah pun Allah Ta'ala mudahkan. Segala jalan yang telah pun Allah bentangkan. Segala lubang yang telah pun Allah Ta'ala lapangkan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Atas nikmat yang diberi, atas nikmat yang dipinjam, atas anugerah yang tak pernah putus mencurah-curah. Seperti mana turunnya air hujan daripada langit. Begitulah rahmat dan nikmat Allah yang tak pernah berhenti turun menimpa kita setiap hari. Alhamdulillah. Maka dengan itu pagi ini kita dapat lagi menyambung pengajian kita melalui kitab Penawar Bagi Hati ataupun dalam bahasa Arabnya Syifaul Qulub. Syifaul Qulub. Penawar bagi hati, hati yang sakit. Yang mana kita akan masuk bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Kita baru selesai daripada satu bab iaitu menyatakan loba atas makan pun kena dekat semua. Mana ada makhluk yang tak suka makan. Makhluk yang hidup ni dia hendak makan. Itu yang paling kurang sehari 2 kali. Yang paling banyak sehari 6 kali. Dan sebagai makhluk manusia, kita juga Allah Ta'ala anugerahkan satu lagi bahagian yang boleh menjemput dosa-dosa besar. Iaitu bahagian rongga mulut. Yang ni lidah berkata-kata. Yang ni semua. Selagi Allah Ta'ala bagi kepada kita suara dan boleh berkata-kata, lontaran itulah yang akan menjadi penyebab sakit hati orang yang mendengar. InsyaAllah kita akan masuk pada bab ini nanti. Ada apa masalah? Okey, sat. Oh, berlain-lain no? Okey, baik. Muka surat, maaf nah. Muka surat, kitab Jawi nah, muka surat 26. Kitab Jawi muka surat 26. Tajuk dia
Bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Kitab baru 53. Baru 53, lama 67. Kita ada macam-macam edisi. Tajuk dan isi sama, muka surat saja berbeza. Jumpa tak? Jumpa tak? Alhamdulillah. Kitab Jawi muka surat 26. Kitab Jawi muka surat 26. Jawi ni dia lambat sikit. Lambat muka surat. Dengan sebab dia tak berperenggan macam Rumi lah. Kitab kuning dia pakai tulis saja sampai titik pun tak ada, koma pun tak ada. Kitab kuning. Okey, baik. Kita tengok bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Bab yang kedua ni mana? Bab yang pertama. Bab yang pertama yang loba makan. Yang suka makan. Yang mana dia kata ketahui olehmu bahawasanya loba atas berkata-kata itu kelakuan yang dicela. Yang wajib atas kita menjauhkannya. Loba atas berkata-kata. Maksud dia orang yang banyak cakap. Yang suka bercakap. Yang kita kata cakap tak serupa bikin. Kalau bercakap dialah juara. Tak ada benda yang dia tak boleh. Semua benda. Hang ceritalah. Apa jenis tajuk. Semua dia boleh masuk. Daripada tahta raja kerajaan tu. Sampailah yang paling bawah. Hak gelandangan. Semua dia boleh sembang. Hebat orang ni. Kita kalau duduk dengan dia. Sehari tak habis. Lepas satu tajuk. Macam buka surah Ahbab tu. Jadi orang tak buka surah Ahbab. Orang buka TikTok. Orang buka Facebook sekali. Lagi handuk roh, lagi tu dia duduk jalan. Ada jenis manusia yang semacam ni. Tetapi yang mana ulama-ulama sepakat mengatakan orang yang loba berkata-kata. Loba ni yang suka cakap benda yang sia-sia. Merapu saja dia tu. Orang kata, dapat dia tu. Dia suka merapu je. Bercakap macam betul. Tak betul. Yang mana kata ulama, kelakuan yang amat dicela. Perangai yang sangat dikeji pada syarak orang yang suka sembang. Sembang kosong. Kalau kata kita jumpa dia, Allah lamanya. Kadang dia telefon, kita tengok-tengok. Naik nama dia. Yang ni tak angkat pun tak apa. Panas telefon tu mau meletup di telinga ni. Dia tak habis lagi. Nak cerita sikit saja. Dia nak habang dekat kita. Kawan ni pesan suruh panggil makan kenduri. Nompi tu dia keluar rumah pukul berapa hujan dia tunggu payung anak tak bawa balik. Mai anak bawa pergi payung beli berlambak. Dia beli jiwang kelian payung berlambak-lambak. Nak cerita orang panggil makan kenduri. Aduh, aku jenuh tunggu. Bila lah nak sampai dekat point. Nak kata dekat dia straight the point. Sekejap dia kata macam lah hang tu sibuk sangat. Kan? Tak ada dengar telinga jugalah. Tak ada. Last kali. Aku sebenarnya nak abang. Ada orang suka aku panggil. Yang tu je. Kan? Kalau kita tengok dia cantik. Tak apa. Tak payah angkat. Kalau betul-betul senang. Baru call balik. Tapi biasanya. Tak payah call pun. Tak apa. Tahu dah. Tak apa nak penting sangat. Ada lah. Kadang-kadang ada gosip. Yang dia nak sampaikan. Terlalu panjang lebar. Kalau kata kita jalan dengan dia. Pergi Perlis. Daripada Pulau Pinang sampai Perlis. Dari Perlis patah balik main Pulau Pinang. Tak habis cakap. Dahsyat banyak sungguh dia punya information banyak sungguh. Kita sampai mati kutu senang. Tak payah lena the driver. Pasal apa? Radio dah ada di sebelah. Okey. Ini di antara yang disebut sifat yang keji. Keji ni keji pada syarak. Pasal apabila dia terlalu banyak berkata-kata, dia akan mengeluarkan satu isu-isu yang sia-sia ataupun kita sebut sebagai lara. Wajib kita jauhi. Wajib kita jauhi. Kerana apabila loba seseorang atas berkata-kata, nescaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Dan dengan yang sia-sia itu, sebab bagi gelap jantung.
Gelap jantung ni gelap apa? Gelap hati. Kata ulama, Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri. Kata beliau, orang yang suka bercakap ni, orang yang suka sembang ni, dia akan sembang kepada satu tahap benda yang lara. Benda yang sia-sia. Kadang dia nak buat lawak yang tak berapa nak jadi. Kadang dia nak cerita sedih dia menipu. Kadang dia nak cerita ayat yang berbentuk kenyataan, benda benar tapi ada tokoh tambahnya. Nak menyedapkan cerita, nak bagi sedap sembang dia. Maka orang sedemikian, kata ulama, ini ulama tasawuf ulama tasawuf yang mengatakan bahawasanya orang yang sedemikian adalah perbualan yang sia-sia. Apabila perbualan dalam keadaan sia-sia, sembang, merapu saja. Tambah kalau ada tukang gelak. Lagi dia seronok sampai kerja-kerja, dia boleh sembang. Kita kalau duduk dengan dia jumpa dia tu lamanya nak kena duduk sembang. Kita terpaksa potong. Potong cakap dia, kata dia tak berhenti. Orang kata, sembang siapa itu orang pakailah kalau dapat dekat kawan tu. Kita nak berjalan ni, bagi ke tak boleh nak ni. Hunduk belakang, belah, hunduk, belah. Pasal apa kalau kali kot belakang, dia duk panggil lagi. Dia panggil lagi dah. Ni, kita ni 2-3 bagi salam, 2-3 kali dah bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum dah sudah bicara. Rupanya dia tak sudah lagi. Kalau dengan telefon boleh buat putus. Tak ada line. Boleh juga mohon, tapi kalau hang mengandak dengan dia, kita tahu kalau kita duduk sembang pun tak ada apa isi yang boleh dapat manfaat untuk kita bawa balik. Tak tahu habis saja masa sehari. Ada yang jenis macam ni yang mana dia kata di sini, dia kata orang yang sedemikian itu, yang bercakap kosong-kosong itu adalah salah satu daripada sebab gelap jantung. Yang ni gelap hati. Apa maksud gelap hati ni? Susah cahaya nak menembusi dia apabila hati kita itu gelap. Di dalam Al-Quran mengatakan hati kita ni macam cermin. Macam cermin lampu. Ingat pelita cempeni. Kan dia ada lampu, dia ada cermin kan? Untuk nak menerangkan cahaya pelita tu. Kemudian bila kita buat satu dosa, dia akan bertitik satu titik hitam. Kita buat lagi dosa, kita buat lagi dosa. Akhirnya titik hitam itu akan memenuhi ruang cermin. Perumpamaan kata Allah. Hati kita macam tu. Bila dia dah gelap cermin tu hitam dengan titik-titik dosa, maka ada cahaya tak boleh sembuh. Tak boleh. Walaupun ada cahaya yang terang benderang, tetapi dia akan gelap gelita. Sebab apa? Sebab dosa terlampau banyak. Begitulah juga kita bercakap. Bila kita bercakap sesuatu yang sia-sia. Di antara perkara sia-sia yang kita sembang. Kita sembang pasal orang. Kita sembang di antara benda yang sia-sia. Kita sembang pasal artis. Kita sembang pasal gosip-gosip. Hak yang bukan kena-mengena dengan kita pun. Yang kita tak boleh ambil yang tibar balik untuk diri kita. Lainlah kalau sesuatu perbualan itu yang boleh membawa manfaat ataupun yang tibar untuk kita pelajari. Apa juga jenis perbualan kita, bila kita sembang, boleh kita ambil pengajaran. Yang baik kita ikut, yang buruk kita jadikan sempadan. Itu bukan perbualan yang sia-sia. Tapi kalau perbualan yang sia-sia ni, akhirnya ianya akan menggelapkan hati. Kita akan jumpa orang yang banyak cakap ni, tapi mengaji bodoh. Kalau sembang bukan main, suruh dia mengaji. Memanjang yang tak boleh. Pasal dia suka merapu. Lagi satu, orang yang suka merapu ni, dia menghafaz susah dapat. Hati dia gelap. Kalau hafaz apa-apa pun susah dapat. Yang ni, kita boleh ambil satu iktibar yang mana orang yang suka buat lawak bodoh. Dia nak cari dia kawan, dia nanti suka buat cerita dongeng. Yang mana menjadi bahan ketawa untuk orang yang mendengar. Orang macam ni memang mengaji dia payah dapat. Kalau kita kata nak suruh dia menghafaz sama ada ayat Al-Quran
atau fakta-fakta pelajaran, dia memang tak boleh dapat. Sebab apa? Hati dia menjadi gelap dan hitam. Lagi satu, susah dalam hati dia nak menerima ajakan-ajakan yang baik. Tak apa, hamba pergi dulu. Hamba pergi dulu, aku nanti ikut ke belakang. Dia nanti kata lagu tu. Sebenarnya dia tak boleh. Hati dia tak terpaut untuk melakukan kebaikan. Kerana dalam diri dia penuh dengan lara dan hati semakin hitam. Itulah kenapa kita dilarang untuk bersembang benda yang merapu sampai berjam-jam. Kita tengok dulu lah, mungkin ni tak tahu dah kena lagi. Jenis makhluk yang suka tunggu kedai kopi sampai berjam-jam. Dapat pula papan dam tu dia punya hang tolak aku tolak hang sampai naik haji. Berhaji-haji berkali haji, dia tak pergi haji lagi. Ada yang isteri mai bawa, golok tetap papan dam tu pun ada di kedai dulu-dululah. Lah ni Pak Haji tak mindam situ dah, dia mindam handphone. Lagi sakan lah dalam tu dah. Lagi sakan dia tak payah jumpa orang, tak apa. Yang tu sia-sia dah. Dia tak bercakap dengan kita sebelah pun dia tak cakap dah. Yang tu juga sia-sia. Dalam kitab ni masa tu handphone tak ada lagi, dia tak cerita lah pasal handphone. Tapi kita hari ni, dia tak cakap dah. Dia sunyi sepi ya seorang-seorang. Kita duduk sebelah. Sembang dengan dia pun. Tahu lah, dia tak masuk dah. Dia duduk di alam dia. Di alam maya. Dia dengan kawan-kawan dia lah. Kawan apa pun kita tak tahu lah. Dia pandai pula. Handphone dia bawa password. Siapa tak boleh tembus ni. Kita nak mengendap tengok. Pak Haji aku ni ada markah dah kamaknya. Tak apa nak sembang. Tidur pun bagi belakang dia. Kau nak main handphone. Tidur pun bagi belakang dia. Rupanya kau nak main handphone. Tak, dia tak nak main siapa pun. Dia duduk merapik gitu. Kalau dapat kat dia TikTok ke apa sikit. Allahu Akbar. Ni lara. Penyebab di antara hitamnya hati. Walaupun dalam kitab kita tak ada. Sebab zaman ulama buat kitab ni tak ada lagi handphone. Tapi zaman kita ni dah jadi dah. Dah jadi dah macam tu. Allah. Hidup kita penuh dengan fitnah hari ni. Kita duduk dalam dunia ni. Dan dia kata banyak berkata itu sebab bagi matinya jantung itu. Mati hati. Bila hati kita mati, susah diajak untuk melakukan kebaikan. Bila hati kita mati, kita susah nak bangkit untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Awaklah akulah ni makin lama makin malas nak sembahyang tahajud. Dulu rajin, lah ni makin malas. Kenapa aku hari ni makin malas untuk melakukan puasa sunat? Kenapa aku makin malas melakukan solat-solat sunat? Rupa-rupanya hati kita semakin mati. Matinya hati kita oleh kerana terlalu banyak hidangan-hidangan benda yang lara. Yang kita pandang, yang kita kata, yang kita perbuat. Itu di antara penyebab hati kita menjadi mati. Alla tatma'innul qulub. Alla bizikrillah. Ingatlah oleh kamu bahawasanya dengan mengingati Allah, dengan menyebut nama Allah, tatma'innul qulub, akan dapat menghidupkan hati ataupun memberi ketenangan ke dalam hati. Hati kita ni, yang mana kata ulama, hati kamu itu ibarat binatang buas. Ikatlah ia dengan zikrullah. Zikir yang paling ampuh di sisi Allah Subhanahu wa taala tak lain dan tak bukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Atau mungkin kita nak pisah-pisahkan dia. Subhanallah dahulu. Kemudian diikuti dengan alhamdulillah. Kemudian diikuti dengan Allahu akbar ataupun la ilaha illallah dulu dan diakhiri dengan Allahu akbar. Boleh yang mana-mana satu. Ataupun paling mudah kita rangkaikan tasbih itu menjadi satu rangkaian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Paling cantik, indahkan ia lagi dengan, ikatkan ia lagi dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu lafaz tawakal paling tinggi di sisi Allah. Pasal apa? Hati yang mati wajib dihidupkan. Kalau lidah tak boleh hidup dengan zikrullah, hidupkan hati dengan zikrullah. Kalau hati tak mau berzikir, mengingati Allah, jadikanlah lidah. Akhirnya hati akan mengikut apa yang lidah lafazkan. Sebab kata ulama tasawuf,
hati ni, hati ni dia ibarat teko. Teko, isi air dalam dia tu, kan? Jadi, apa yang keluar daripada lidah dia, yang keluar daripada mulut dia, mulut teko tu, kalau kopi dalam dia, kopi lah keluar dia. Kalau Milo dalam teko tu, Milo lah yang keluar ke mulut teko. Kalau dalam tu bancuh Milo, keluar kopi. Tak kan? Lain di hati, lain di mulut. Lain di hati, lain di lidah. Ini munafik nama dia. Dia boleh jadi, kita bancuh sirap. Tuang-tuang keluar mati ais. Itu munafik. Kita bancuh susu, susu sifat putih. Kita tuang jadi kopi hitam. Ini munafik. Tetapi apa yang kita bancuh dan apa yang kita keluar itu kejujuran. Itu satu kejujuran. Orang tu orang tak menipu. Tapi sayanglah. Kalau hak keluar tu ayat acak. Sayanglah. Ni yang dikatakan hati itu adalah cermin kepada diri kita. Kita tak nampak apa yang ada dalam hati. Tapi boleh dilihat apa yang terzahir daripada mulut lidah dia. Macam tu lah perangai dia, orang kata. Macam mana mulut dia, macam tu lah perangai dia. Dia kira cerita pasal orang je. Istilah Melayu kata apa? Kuman seberang laut nampak. Apa gajah depan mata dia tak nampak. Dia nampak orang lain. Lepas keluarga ni. Lepas keluarga ni, keluarga. Anak kawan tu macam ni. Bini kawan tu macam ni. Suami kawan ni macam ni. Macam ni. Dia boleh cerita. Anak menantu orang tu. Semua dia tahu. Macam mana orang boleh pitau tu. Aku tahu lah aku duduk pergi rumah dia. Pasal tu orang kata jangan duduk bertandang. Rumah orang tak tentu kalu lah. Bila kita perhati ni habis-habis hal peribadi orang. Lepas tu kita bawa cerita. Ni yang saya kata. Dia bantu ayat acak dalam hati dia. Ayat acak. Faham tak ayat acak? Segala jenis ayat najis duduk dalam hati dia, maka keluarnya juga adalah najis. Inilah yang dikatakan akibat daripada loba berkata-kata. Dan kemudian dia kata, dan kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lidah. Yang mana dia kata bukan membesar. Rasulullah dia kata jaga sungguh-sungguh. Lidah ni jaga sungguh-sungguh. Kerja dia paling besar. Lidah adalah satu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan tidak ada tulang. Tak ada tulang Allah Ta'ala bagi kat dia. Kemudian Allah letakkan ke atasnya perasa. Ada perasa. Yang Allah Ta'ala tak letakkan pada anggota lain. Allah simpan dia di dalam satu lubang. Lubang mulut. Allah letakkan kepadanya air. Kita panggil air liok. Orang Pulau Pinang panggil air liok. Kemudian dia ada satu bau yang tak sedap. Allah ni dia nak suruh kita beringat. Dia nak suruh kita beringat. Hang tak usah duk bercakap lah benda-benda yang lara. Benda-benda yang sia-sia. Benda yang bersifat fitnah. Benda yang bersifat gosip. Busuk macam busuk mulut orang tu. Kalaulah kita ni setiap kali kita mengata dekat orang. Terjun seekor katak. Mesti kita jangan kata lah seekor katak. Kata-kata terkelak katak. Mai kau mana? Tu dia duk mengata kat orang dia kelak mai katak seekor. Seekor terjun turun mai. Berbunyi je dah bawa dah. Penuh muka bumi ni. Tapi Allah tu Maha Pengasih. Dia bagi dekat kita ayat liuk untuk petah berbicara. Kalau tidak, tak boleh cakap. Melekat nak ada orang yang Allah Ta'ala tak bagi dekat dia ayat liuk. Bila dia tak ada ayat liuk, dia kena pergi jumpa pakar. Menghasilkan ayat liuk. Kenapa? Dia makan tak boleh telan. Tak boleh masuk. Tak ada minyak pelincir nak masuk ke mana? Duduk sekat dalam mulut. Duk kena tunda dengan ayat sejuk. Ayat sejuk tak sama dengan ayat liuk yang Allah Ta'ala bagi. Allah tu kaya. Ada bahagian yang dia berkeluar ayat. Ada bahagian dia tak berkeluar ayat kan? Kok tangan dia berkeluar ada ayat. Kadang-kadang lah berpeluh. Kemudian, lidah kita ni ada bulu tau. Balik semua pakai jelen di depan cermin. Jelen tengok, dia berbulu.
Kita kena tahu bulu yang ada di atas lidah kita ni adalah perasa. Ha. Ambil gula, letak atas tapak tangan. Tangan ni rasa kan? Boleh rasa tangan kan? Letak gula atas tapak tangan. Apa rasa? Kita kata manis. Sebab kita faham gula tu manis. Mana tahu kata dia manis? Aku pernah rasa. Kita kata aku tak pernah rasa. Ni yang rasa tak? Aku tak rasa. Pasal apa? Sedangkan tangan itu boleh rasa. Kenapa dia tak rasa manis? Sebab dia tak ada bulu, mesti ada lidah. Nah, kemudian kita tengok. Orang bagi dekat kita, suruh rasa satu-satu masakan. Dia tak ada tapak tangan dulu. Kan biasanya, tangan hanya boleh rasa panas. Tapi kita kata, sedap, cukup, manis, masam, masin. Semua sedap, lemak, merdu. Adakah orang nak terima tak? Dia tak ada tapak tangan. Yang tak rasa lagi, ada aku rasa dengan tangan. Mohon kan? Dia tak ada bulu. Bulu yang ada di atas lidah itu, Allah Ta'ala letakkan perasa. Boleh membezakan di antara manis, masin, masam, pahit, payau. Lepas tu dia bawa keluar amai perkataan. Masin piang. Masam berdengung. Manis melecah. Pahit orang pakai apa? Pahit, kelat, no? Macam-macam yang boleh dikeluarkan melalui. Itulah yang saya kata ada bulu di atas lidah kita ni. Masya Allah. Benda yang licin, cuba letak atas lidah. Dia tak meloreh keluar. Ayah duk meloreh keluar, saya ada terlampau banyak. Makan sambil bersembang, bersembuk-sembuk lah keluar. Benda ni pasal tu Allah Ta'ala keji sangat perbuatan yang sedemikian. Kita tengok nak, apa yang Rasulullah marah sangat tentang bercakap banyak ni, sampai ada satu hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW. Hadis berbunyi, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُهِهِمْ أَوْ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Nombor 1, tengok di bawah. Hadis ni riwayat At-Tirmizi an Mu'adz radhiyallahu anhu. Apa maksud hadis ni? Artinya, dan tiada menyembamkan akan manusia atas hidung mereka itu, melainkan yang diketam oleh lidah mereka itu. Tengoklah bahasa Nabi SAW, satu bahasa yang indah. Kata Nabi SAW, tiada menyembamkan akan manusia atas hidung. Macam mana dikatakan manusia tu menyembam di atas hidung, melainkan yang diketam oleh lidah. Apa yang dia kata, dia tuai. Ini peribahasa kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia kata, dia tuai apa yang dia kata. Apa yang dia cakap, dia akan kena. Baik. Kata-kata majas. Majas ni kiasan. Rasulullah dia banyak bahasa kiasan. Dia kata manusia ni bila mati, kita akan disembam muka kita, wajah kita di tanah. Ke tanah. Kita akan diiringkan, mengiring. Muka kita menghadap arah kiblat. Kemudian dikepal dengan 3 kepalan tanah. Lalu diletak pada hidung. Apabila kita tersedar di alam barzah nanti, sesuatu yang kita bawa, makhluk pertama yang kita hidup adalah tanah. Tahulah kita selit-selit mata, kita dah berada di dalam tanah. Yang mana kafan kita ditetah. Dia buka dah. Pembuka ikatan-ikatan kan waktu kita kafan tu orang kata, ikat bunga, ikat ribin. Kalau tak ikat ribin pun dia memang terbuka dah pun. Biasanya penggali kubur dia akan tetah potong tali tu bagi terbuka. Kenapa? Kenapa tak terus diikat? Tak lagi dia nak bangun. Dia nak bangun dan ketika mana dia buka mata dia, apa yang dia hidup adalah tanah. Yang dia kata sembam muka ke tanah. Dia sembam muka dia ke tanah. Melainkan yang diketam ataupun yang diketam ni maksud yang dituai adalah lidah.
di antara pertama-tama sekali yang akan ditanya di alam barzah nanti, yang anggota kita akan jawab adalah anggota lidah. Tangan tak bekerja apa lagi. Mata baru selik. Lidah nak kena buat kerja dah. Nah, dialah yang akan menjawab setiap persoalan mungkar dan nakir, yang mana persoalan itu dia cuba jawab dengan menggunakan amal ibadah. Tengok-tengok tak ada apa. Habis amalan yang dibawa oleh kerana lidah yang digunakan untuk memfitnah orang lain, memperburukkan orang lain, jadi dia bagi pahala dia. Kata Nabi SAW, apabila orang kata dekat kita, orang mengata dekat kita, ataupun kita mengata dekat orang, seluruh pahala kebaikan kita tu, yang kita buat hari tu, kita bagi dekat orang yang kita kata tu. Begitu juga kalau orang yang kata dekat kita, kalau dalam jemaah, mengumpat pun berjemaah, baru seronok mengumpat secara berjemaah. Kalau seorang-seorang kata apa? Dia dapat, kita yang kena kata ni, no, geng duduk mengatakan, baguslah, aku ni dah lah malah berzikir, aku ni dah malah beramal. Mereka duk hantar mai secara percuma. Bagi free saja, tak usah marah lah. Siapa kata aku nanti saat aku nak pergi tak mana yang duk kata. Habislah, rupanya dia duk hantar, pahala free saja bagi. Kalau kata dia bangkit daripada pukul 3 pagi tadi buat tahajud, aku dah dapat tahajud dah. Itu rajin main tahajud. Nah, tapi mulut punya mengatakan orang lah. Dia rajin bersedekah. Tak kira RM2 dia. Dah dapat dekat dia pula pahala. Dia pula rajin berpuasa. Kita tak puasa. Orang kata dekat kita, kita dapat pula pahala puasa ni. Pahala free. Dah? Jadi kata Rasulullah SAW, jikalau kamu bersabar ketika mana kamu diumpat keji, maka kamu akan memperolehi pahala dengan tidak kamu sangka-sangka. Rupanya ada, no? Ada untuk kita. Jadi tengok, di alam barzah nanti apa dia, benda ni semua tak buat ni. Mana mai ni? Nah, ini hasil daripada tuaian yang kamu perolehi kerana perkataan-perkataan yang keji dilemparkan pada kamu oleh satu-satu kumpulan, oleh satu-satu jemaah atau dua individu yang lain. Dan lagi dia kata, bersabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dia tulis itu nombor 2. Dan nombor 2 tengok nota dia di bawah. Rawahu Syaikhan an Abi. Okey, dia kata hadis ni diriwayatkan daripada 2 syekh, iaitu Bukhari dan Muslim. Dibawa cerita datang daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dibawa cerita datang daripada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, yakni hari kiamat, maka hendaklah ia berkata-kata akan perkara yang baik atau hendaklah dia diam. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman, apa maksud beriman ni? Percaya, takut dengan Allah dan percaya serta takut pada hari kiamat nanti. Dia kata, cakap tu falyaqul khairan. Hendaklah cakap benda yang baik-baik saja. Kalau tak ada benda baik nak cakap, tak ada apa dia yang nak cakap, diam. Orang tanya awak, diam saja, tak ada apa nak kata apa. Orang tengok kau tu banyak isu. Suara daripada besar sampai halus. Dah habis lah, dia pun habis suara. Tapi modal tak habis lagi. Suara saja. Bagi sat kat dia minuman. Rehat sat. Dia penat ni cakap. Tak apalah suruh orang susah payah. Sampaikan maklumat yang penting-penting sudahlah. Nabi pun kata nak cakap benda yang baik-baik sudah. Tak ada benda baik. Tak ada benda baik. Diam. Tak diam. Aulia semut, kata baginda SAW. Lebih baiklah hang duduk diam-diam daripada hang mengutarakan sesuatu yang bakal menyakitkan hati. Orang kata panas telinga dengar. Sampai orang cok dekat dia mulut laser. Mulut tak ada insurans.
Kalau dia kata ni kita nak lintas depan tu pun takut. Kalau kata dia tengok-tengok tu, dia katalah. Tengok-tengok tu adalah isu. Aku nak abang. Tengok muka dia baru aku teringat. Aku nak kata dia ni kan. Dia lagu nak. Start dah. Nah, berhati-hati dah. Okay. Kalaulah kita ni diuji. Nah, duduk di dalam satu kelompok. Yang kata benda yang tak sepatutnya dia apa kata. Kita ni tak boleh nak lari pergi ke mana dah. Baik. Tanya seorang sahabat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Macam mana kita nak buat? Apabila kita duduk di dalam kelompok kawan-kawan yang suka kata dekat orang sedangkan kita takut. Takut pada Allah. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, hendaklah kamu takbir. Allahu Akbar. Dia pun nanti terdiam. Awak duduk takbir. Aku takut dekat jin. Ini Sayyidina Umar bagi nasihat. Dia pun tengah syok dah Khalid. Allahu Akbar. Pasal apa? Pasal apa hang takbir? Aku takut dekat jin. Mana ada jin? Hampaklah jin. Jin ni, kan istilah Melayu kata, dengar kat jin dia marah no? Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Kan? Itu istilah Melayu lah. Orang Melayu dia suka buat istilah merepek. Marah jin tu. Okey, kita tengok perbezaan jin dengan manusia. Jin di antara makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan bersama-sama dengan manusia. Cuma bezanya jin, dia tidak mengambil lapang. Dia tak ambil tempat macam kita. Kita atas kerusi ni penuh manusia semua. Tak ada jin lah. Tak ada kan? Selak ada jin kot. Dan satu lagi makhluk yang jin ni, dia duduk dengan kita. Dia juga ada satu tamadun yang besar. Dia ada hati tak? Ada. Dia ada hati. Jin ada nafsu tak? Ada. Itu yang kata ada orang berzina dengan jin tu pun ada. Jin juga ada nafsu. Ada perasaan tak? Bila dia ada hati, dia ada perasaan. Ada akal tak? Dia ada akal. Dia ada buat dosa tak? Memang dia buat dosa. Wa khalaqtul jinni wal insani illa liya'budun. Kata Allah, aku tak ciptakan jin dan manusia melainkan aku nak suka sembah aku je. Itu tujuan utama aku ciptakan jin dan manusia untuk sembah aku. Tetapi ada di kalangan jin, apabila mereka itu tak dapat dilihat dengan pandangan mata kasar, pandangan mata kita ni, dia pun nampak kita tak nampak mereka. Itu satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Mereka nampak kita tak nampak mereka. Jadi mereka boleh buat apa sahaja yang mereka suka. Di antara perbuatan yang jin buat, iaitu mengajak kita melakukan dosa ketika mana kita buka satu jalan. Kita sedap sembang. Sembang ni disertakan dengan bergosip atau bahasa lain ni pakai membawang kan. Sedap lah. Bawang ni kalau bawang mentah pun Rasulullah kata makruh tu. Tambah kalau kita goreng bubuh tepung jagung sikit, rangup keruk-kerak. Makan dengan nasi pun sedap. Kan? Ini perumpamaan. Perumpamaan. Maka jin dia akan masuk jalan. Dia masuk jalan, dia lagi sedap. Lagi sedap. Takkan sembang kosong je, apilah buat kopi ke roti-roti kering. Lagi lama nampaknya. Ayak hangat, nak kena buih, lagi lama duduk. Lagi banyak isu kita boleh sembang. Ini jin. Dia duduk sekali dengan kita. Kita dah duduk dalam satu kelompok jin yang untuk sama-sama menyertai kita dalam perbualan bersifat keji dan maksiat. Sebab tu kata Sayyidina Umar Al-Khattab, ucaplah takbir, Allahu Akbar. Ataupun kadang-kadang punya Khalid bersembang, orang azan. Nanti berhenti lah. Biasanya, kalau dia dengar azan maghrib, dia pakai lari lah. Jin tu pun lari, dengan orang-orang tu pun lari balik. Tapi kalau tak lari juga, jin kata ni geng tu. Jin hak mana? Jin hak yang kelompok syaitan. Hak yang dia dengar azan maghrib, dia tak gaduh nak pergi ke mana.
Sebenarnya setiap kali azan ni, jin ni dia akan lari, jin jahat lah. Dia akan lari masuk di dalam lubang tandas ni. Nah, kalau kata di rumah kita, yang dengar azan maghrib pakai duk berebut tandas, abang kat depa, hampanya dia beradik jin kot. Masa tu lah pakai berkelahi. Nak berebut, nak mandi. Masa awal tu tak teringat nak mandi. Azan maghrib, depa pun berebut lah nak pergi mandi. Masa awal tu hampa pergi main. Hampa boleh duk bersembang di luar. Apa lah dengan mak pun, dia kata. Ha? Mak pun lagi orang tak azan, tak angkat kau. Ada. Mak dia ada geng mak dia. Nah? Anak geng anak. Pak ke bapak. Macam tu lah adanya. Tu semua anak jin, mak jin, tok jin. Bapak jin. Nah? Yang dikatakan waktu azan, janganlah keluar. Nah, jangan keluar asal. Rasulullah pesan dekat Sayyidatina Fatimah. Jadilah kamu seperti puteri semalu yang pulang sebelum matahari terbenam. Balik ke rumah sebelum matahari terbenam. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wal as, demi masa ataupun demi waktu asar. Lepas asar ni adalah satu waktu santai. Waktu yang paling seronok sekali lepas asar. Kalau bagi saya lah. Nah, bagi perempuan tak tahu lah. Kalau bagi saya waktu yang sebab saya ada sikit rehat. Antara pukul 6.30 sampai pukul 7. Waktu ni, waktu saya cuci tai kucing. Cuci kandang kucing. Saya nanti seronok waktu ni. Sebab saya boleh keluar main dekat tepi-tepi rumah. Waktu lain saya tak boleh keluar. Nah, kerja saya padat. Lepas tu, habis cuci kandang kucing tu saya tak duduk di rumah. Saya jalan. Kami ni rumah adik-beradik dekat. Masa tu saya boleh nak atok. Bukan nak pergi ke rumah, dari rumah ke rumah. Pergi laman saja. Duduk depan laman. Tengok anak cucu duk main. Lagi dengar orang azan. Dia kata, dia Tok Jin balik dah. Dia panggil dia Tok Jin balik dah. Rasa marah tak? Marah kan apa bagi aku Tok Jin? Apa bagi aku Tok Jin? Awak aku tak marah. Kalau tak mau bagi marah, balik ke rumah sebelum azan. Tak pergi mana pun. Depan tangga je. Depan tangga pun tak boleh. Kan Rasulullah pesan. Tahu? Kita kan ada satu jin yang akan masuk dalam rumah kita ketika mana azan. Azan maghrib. Dia akan masuk dalam rumah kita. Tutup tingkap dan pintu 15 minit sebelum azan maghrib. Menghindarkan daripada jinak jahat ni, daripada masuk ke dalam rumah. Setiap kali daun tingkap ditarik, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, setiap kali daun tingkap ditarik, pintu ditutup. Ni sampai pukul 12 tengah malam, pintu tak tutup lagi. So tutuplah hangat berkuap, dia kata. Itu yang jadi kacau bilau macam-macam dalam rumah. Nak mengaji pun segan, nak sembahyang pun segan. Lepas-lepas bagi salam, dia kira nak pergi sambung tengok TV rancangan nak yang tak habis tadi. Pasal apa? Ni jin ni lah masuk. Cerita bab berkata-kata, saya dah ronda ke lain dah, no? Okey, kita kembali kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda ia lagi, man yatawakkalli bima baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkallahu bil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana bermaksud barang siapa yang menjamin ia bagiku akan barang yang antara dua tulang dagunya dan dua kakinya, nescaya aku jamin baginya akan surga. Kata Nabi SAW, barang siapa menjamin, maksud dia yang menjaga. Menjaga baik-baik benda, dia kata dua benda. Dua benda ni. Apa dia? Iaitu yang disebut oleh baginda SAW, benda yang duduk di antara dua tulang dagunya. Ni tulang dagu. Panggil apa ni? Ini panggil apa? Rahang. Betul kan? Ada orang panggil lain benda rahang. Ni guru bahasa Melayu dia pandai lah. Rahang. Betul tak? Tak betul, tolong betul lah. Orang panggil rahang lah. Lihyai kata Rasulullah. Barang di antara dua rahang ni ada satu lubang. Lubang apa? Lubang mulut. Yang keluar daripadanya ada yang sedap di telinga, sedap didengar oleh telinga. Sejuk sangat.
Ada kadang-kadang yang keluar daripadanya pedah, sakit, busuk. Nah, singgah di hati. Makan tahun nak sembuh. Makan tahun. Walaupun berulang kali kita minta maaf nak. Aku minta maaf lah. Aku biasa berkata ke Ang macam ni. Tak apa, benda dah lama. Tapi dia ada. Masih tersemak lagi kata-kata dia tu dalam hati kita. Ish, akulah. Memang baik dengan dia. Aku tak sangka. Dia boleh kata dekat aku sampai macam tu. Ni yang kata Rasulullah. Siapa yang boleh jamin? Boleh jaga satu lubang di antara dua rahangnya, yang di mulut. Dan juga dia kata satu lubang di antara dua kakinya. Apa dia? Faraj. Kemaluan. Maka kata Nabi SAW, aku akan bagi kepada dia. Aku jamin untuknya yang ni balasan yang tertinggi. Syurga. Kalau boleh jaga kedua-dua lubang tu. Nah, jaga faraj. Jangan sampai melakukan perzinaan. Jaga mulut, lidah. Jangan sampai kata dekat orang sesuatu perkataan yang di luar tindakan dia. Maknanya fitnah ataupun ghibah. Umpat keji. Sebab tu disyarahkan dan dikehendaki dengan barang yang antara dua tulang itu. Dua tulang dagu itu ialah lidah. Dan dikehendaki dengan barang yang antara dua kaki itu ialah faraj. Faraj ni apa dia? Faraj adalah kemaluan. Okey. Kita sembang menipu. Dia kata apa? Aku bohong sunat dia tu. Bohong ni ada sunat tak? Ada tak bohong sunat? Bohong sunat tak ada. Kecuali bohong yang diharuskan untuk menyelamatkan nyawa. Yang tu ada. Bohong sunat tak ada. Okey, kita nak mendamaikan dua orang yang sedang bergaduh. Kita buat satu cerita. Cerita bohong. Aku jumpa dia tu tadi, dia kirim salam dekat Hang. Dia bohong tu. Bohong yang diharuskan. Bukan bohong sunat. Sebab apa? Kita tak mahu mereka terus bersengketa. Maka kita berbohong. Demi menghubungkan balik silaturahim yang terputus di kalangan dua sahabat ni. Ataupun kita nak menyelamatkan nyawa. Hang mengaku tak bahawasanya Hang ni bukan orang Islam. Kalau Hang Islam, aku bunuh. Ketika ni harus kita kata kita bukan Islam. Tapi kalau nak pahala syahid, boleh. Dia kata kalau Hang kata Hang Islam, aku bunuh lah ni juga. Seperti mana Ammar bin Yasir. Pernah Rasulullah menasihatkan kepada Ammar bin Yasir untuk mengaku kata dia murtad. Apabila berlaku peristiwa di hadapan mata dia, ibu dan ayahnya yang dibunuh kerana mempertahankan akidah dan syahadah kepada Allah Ta'ala. Ketika ni Nabi SAW berpesan kepada Ammar melalui seorang hamba abdi yang masuk Islam. Bagi tahu kepada Ammar bin Yasir yang mana mak dia baru kena bunuh subuh tadi. Tinggal Ammar ya dia berkata nak kena bunuh. Pemailah bagi tahu kepada Rasulullah. Rasulullah kata bagi tahu kepada Ammar, tukar syahadah. Tukar syahadah. Tapi dalam keadaan menipu bukan sebenar. Demi menyelamatkan nyawa. Ammar ni dia nak ikutlah mak dengan ayah dia yang dibunuh. Suruh dapat syahid. Tapi Rasulullah suruh dia tukar syahadah ketika tu hanya pada lidah tetapi bukan pada hati. Ketika ni harus untuk kita berbohong. Tapi kalau berbohong walaupun kita bohong dekat anak, orang Melayu panggil bohong kan. Ampilah. Ambil sekejap hang tengok tu. Ada gajah di depan tu. Dia tu pun cari mana gajah. Tetap berdosa lah. Walaupun bohong kat budak-budak. Kemudian, kita berjanji pula dekat dia. Siapa pergi mandi, cuci-cuci, malam ni, kita bawa pergi makan KFC. Tengok tak pergi. Dia tunggulah sampai kering. Itu juga berbohong. Hukum dia tetap berdosa. Bohong kat anak pinak. Aku nak suruh dia baik-baik. Aku mau.
tetap berdosa. Nah, walaupun dekat, anak pidak kita sendiri. Sampai dia mak suka pembohong. Cakap saja, janji macam-macam tapi pembohong. Kalau kata kita nak sembang dengan anak cucu, cara nak pembohong pun, insya-Allah abang ada. Insya-Allah. Nanti kita pergilah. Bila? InsyaAllah nanti kita pergilah. Ada rezeki kita pergi. Bila lah nak ada rezeki tu. Rezeki ni kan macam-macam. Allah Ta'ala hadirkan. Ada rezeki masa. Ada rezeki RM2. Ada rezeki kesihatan. Ada rezeki kelapangan. Itu adalah rezeki daripada Allah. Ditanyakan Rasulullah SAW daripada apa yang lebih banyak. Okey, baik, insyaAllah. Kita akan sambung bulan hadapan. InsyaAllah Ta'ala. Sat saja bulan depan dah bulan 10. Dalam kita baru masuk tahun 2022. Tulis pun dah sekali lagi. No? Dah pun nak pergi 2023. Subhanallah. Allah Ta'ala ambil masa dia makin laju, makin cepat. Sebulan ni berjalan sat saja, no? Dan insya-Allah tulis. Ditanya akan Rasulullah, kita akan sambung pada bulan hadapan. Ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Saya buka, ada soalan dan nak tanya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ada soalan dari sahabat Alam Maya. Ya, silakan. Kak Ana nak tanya, macam kita, bolehkah kita jauhkan diri daripada kawan-kawan yang lara? Adakah yang tu kita putuskan silaturahim Ustazah? Itu saja nak tanya. Okey, baiklah. Soalan dari sahabat kita dia tanya, boleh tak kita jauhkan diri daripada sahabat yang lara? Adakah itu dinamakan memutuskan silaturahim? Okey. Kita tahu sejarah kita ada satu kumpulan. Kita panggil geng. Kita ada geng. Geng ni geng lara. Kita tahulah lara dia lara apa. Lepak-lepak, sembang merapu-merapu. Nak pergi ke tempat-tempat yang tak berapa nak sesuai lah dengan umur-umur kita ni. Umur-umur antara kita ni, konak dah nak pergi ke lepak di pasar malam. Melepak di shopping kompleks. Tak seronok dah no? Dulu-dulu dia rajin lah. Dia nak shopping pun, dia ada window shopping. Tu baru window, tak door lagi. Lagi door campur dengan window. Ni lara, benda ni lara. Benda ni benda sia-sia. Okey, bila dah mai dah sedikit kesedaran Allah Ta'ala hantar mai, hijrah kita, kawan-kawan ni mai lagi. Dua ajak lagi. Apa yang patut kita buat? Kalau kita tak boleh tarik mereka, kita jangan ikut mereka balik. Kalau kita tak boleh tarik mereka. Sebaiknya kita tarik mereka. Tapi tak boleh menang ke mereka lagi. Kita jangan ikut mereka. Jadi cara yang terbaik, jauhkan diri. Bukan putus silaturahim. Cuma jauhkan diri. Bagilah alasan. Tak boleh ada hai. Tak boleh ada pasal. Lama-lama mereka pun. Dia lah ni dah jadi ustazah. Mereka perli pula. Dia lah ni dah jadi ustazah. Orang tengok kita dulu tudung singkat. Ni mungkin labur sikit. Oh, tudung pun dah labur. Tokin dah pakai. Sarung tangan dah pakai. Oh, memang jadi ustazah pilihan dah. Memang sakit hati kalau dengar. Mulut nak cakap. Adakah putus silaturahim? Tak putus. Kita tak dinamakan memutuskan silaturahim. Tapi orang macam ni, orang yang nak jaga iman dia. Nak jaga hati dia. Kalau kita masih terus berkawan dengan dia, macam kata Imam Syafi'i lah. Kalau kamu berkawan dengan tukang jual daging, maka terpercik darah dia. Bau hanyak daging tu akan terkena pada kamu. Kalau kamu kawan dengan tukang besi, maka dia melembutkan besi dengan api, bunga api tu akan terpercik berlubang baju kamu. Dan jikalau kamu berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, nescaya kewangian minyak dia tu akan terkena pada kamu juga. Dia tak celek pun, kita kawan je dengan dia. Jadi itu kata Imam Syafi'i. Macam itulah juga kita, kalau kita kawan dengan orang yang suka buat jahat, maka kejahatan tu akan tempiah kena kita juga. Kalau kita kawan dengan orang yang suka buat baik, maka kebaikan dia tu akan kena kita juga. Bahkan, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala,
bila kita berkawan dengan orang buat baik, di akhirat nanti dia boleh bagi syafaat kepada kita. Ketika mana orang yang buat baik ni, dia masuk dalam surga. Lepas tu, dia kata pada Allah, ya Allah, kami ketika dunia dulu kami ada berlima. Tapi hari ini berempat sahaja. Kata Allah, di mana lagi satu? Dia tak dapat masuk, dia tersekat dengan sebab dosa-dosa dia. Pergi cari. Pergi cari dia. Itu yang Imam Syafi'i kata tu, bila kita bersahabat dengan sahabat yang soleh dan soleh, dia boleh cari kita di akhirat nanti. Untuk ikut sama-sama dengan dia. Jadi kalau kita berkawan dengan sahabat-sahabat yang durhaka, yang maksiat, dia juga akan kait kita di akhirat nanti. Aku tak mau, dialah yang ajak. Aku tak makan, dia belanja. Aku tak ambil dia tu. Tapi dia ambil, dia belanja, aku makan dia tu. Itulah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Okey, Kak Ana, faham tak? Assalamualaikum Ustazah. Salam Kak Syam, silakan. Ya. Ni Ustazah, kanak-kanak tu kadang-kadang waktu senja tu kan dia menangis. Adakah pernah nampak jin tu Ustazah? Ada menangis sampai terisak-isak sampai tak sedap habang tu lah. Nah Ustazah? Baik. Terima kasih berkenaan dengan kanak-kanak menangis. Kan ada budak-budak yang menangis. Orang tuan-tuan dipanggil sawan tangis, no? Biasanya budak dalam pantang, no? Ataupun kalau dia baru lepas pantang. Waktu maghrib je dia dah start. Dia jadi macam satu tabiat dia. Hak mak dia dalam pantang tu punya takut, tak kira dah. No? Main maghrib je dia menangis. Sebenarnya kanak-kanak ni hati dia bersih. Dia tak ada langsung titik-titik noda dan dosa dalam diri dia. Mata dia ni memang nampak secara terus semua jin yang ada dalam rumah tu. Dia memang nampak. Jadi penampakan dia tu yang menyebabkan dia menangis kadang-kadang sampai tersedu-sedu. Kita tengok kesian, nak pujuk pun kita tak reti. Tak lagi, mula mak lah punya menari, punya menyanyi. Pas pi kat bapak, pak pi kat tok pi kat tok wan. Lala pi kat tok amak albak, dia dapat pintu tu jadilah albak. Rupanya dia nampak jin. Apalah albak tu jin tu nak bagi retah. Hak yang di rumah kita ni jin nak bagi apa? Apa pun tak ada. Memang dia nampak memang dia nampak jin. Sebab tu orang tua-tua dulu, kalau ada orang dalam pantang dalam rumah tu, dia nanti gantung segala mak neka kat pintu tu. Dia bubuh duri apa? Duri apa? Denas. Apa yang orang bertikak tu? Mengkuang. Duri mengkuang. Dia gantung di muka pintu. Ikan apa? Ikan puyuh. Tebuk mata kau tu. Dia gantung. Bangkai ikan puyuh tu di depan pintu. Lepas tu dia nanti merun pula bakar dengan cabai kering. Dia nak bersin serumah. Pasal apa? Pasal dia nak halau jin. Dia berabun. Dia bubuh di bawah rumah. Dulu rumah ada bawah tu. Dia nanti bubuh lah bawah rumah tu. Dia rabun naik. Pasal apa dia nak halau? Jin itu kepercayaan nenek moyang kita dulu kala. Okey, kita kembali kepada kepercayaan Islam. Sebenarnya dia nampak. Budak-budak ni dia nampak. Jin ni ada dua jenis macam kita. Ada baik, ada jahat. Yang jahat tu lah yang duk main kacau. Entah duk jelen sampai ke leher kat dia. Dia takut, dia keriau. Dapat kat tok, bawa menyapu, halau kat menyapu. Ribah ni dengan menyapu. Jin dia senang jin gelak aja. Lah patut orang baca ayat-ayat yang sepatutnya. Ni bawa menyapu duk main pedang dengan jin. Saya kat sana, mereka nampak Betul. Okay. Terima kasih Ustazah. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Jamilah. Keklah nak tanya. Kita bila kita pergi kuliah, orang tanya nak pergi mana, kita apa kita pergi kuliah. Lepas tu kita ajak kawan-kawan kita pergi kuliah. Yang tu riak ke Ustazah? Okey, baik. Terima kasih berkenaan dengan hukum riak. Kita pergi kuliah. Main nak mengaji lah. Orang tanya, ambil awal nak pergi mana? Nak pergi kelas. Kami nak pergi mengaji, nak pergi dengar orang baca kitab.
Ada ustazah main. Adakah itu dinamakan riak? Tak. Sebenarnya, riak ada ketika-ketikanya kita kena tunjuk sebab kita nak ajak orang main. Dia pun malu-malu Allah. Tak apalah. Bulan depan lah. Riaknya dia ikut. Aku segan nak pergi. Tak kena baca apa-apa ke. Hai tak payah baca apa. Dia seorang je baca. Orang setengah orang dia takut. Tak gila kena baca. Tak payah baca apa. Pergi dengar aja dia seorang dia baca. Kena bayar ke? Tak payah bayar. Pergi saja. Pergi saja. Tak lagi dengar dia baca. Suka dengar. Tak suka balik. Esok jangan pergi dah. Okey. Ketika ni memang nampak macam riak. Tapi riak mendatangkan faedah bila kita boleh ajak orang sama-sama melakukan kebaikan. Macam kita bersedekah. Yang orang nak tunjuk cek besar-besar tu kan. Okey. Tahun ni bagi berapa ribu. Dia buat cek bagi besar tu. Kalau kecil orang tak nampak tulisan. Ketika ni dinamakan riak. Tapi riak diharuskan bila orang tengok dia tu. Tak berapa senang boleh bagi banyak. Aku tentu boleh bagi lebih. Kita nak ajak orang sama-sama bersedekah. Macam itulah kita nak ngaji. Orang tengok kita kata, jom kita pergi ngaji. Dia pun malu-malu Allah. Dia ikut kita. Riak ni, riak yang diharuskan. Dapat pahala. Dapat pahala. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Jamila. Sama-sama, Ustazah. Okay. Sahabat dalam ni dan Dewan, tak ada soalan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bermakna faham pada keseluruhannya. Alhamdulillah dah. Saya minta ampun, minta maaf dah. Yang baik itu daripada Allah. Yang lemah dan kurang itu daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. وعظيم سلطانك اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan Syam pada doa Syam. Syam baca doa. Ya, doa dah ada doa. Syam dah ada baca doa. Baik. A'udzubillah.